All right. Okay. Bismillah and Assalamualaikum everyone. We will begin our forum with doa led by Mushrif bin Muaz. Okay. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعالى فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. And now let me introduce our first panel. Okay. Our first panel is Dr. Fazilah binti Ashraf, medical officer, and next for the second panel is Nur Najihah binti Muhammad Nizam, fifth year medical student PRMU. And the last one is Jasmina Izati binti Muhammad Helmi, also fifth year medical student PRMU. Alright, okay. So today we will talk about bahaya ke vaksin and perlu ke tidak. Okay, so as we all know, the whole world is facing a serious virus known as the coronavirus or COVID-19. It's been 2 years since COVID start in Malaysia, and scientists all over the world has been trying to produce the best vaccine in order to tackle this deadly virus. Now, there is a controversy going on in Malaysia wherever or not this vaccine is safe or not for people. Okay, so people are scared of of the side effects or what contained in this particular vaccine. So today we are discussing this topic with the help of the panelists that will answer all of the question that we have today. Okay, so let's start for the first question for Nur Najiha binti Muhammad Nizam. So, okay, why do you think there are people afraid of vaccines? It is proven throughout the years that this vaccine do nothing but help people fight dangerous virus such as polio. If anything, people should want to take the vaccine to put an end to the COVID-19 immediately. We know most countries provide a lot of types of vaccine like AZ, Pfizer, J&J, and also Moderna and the others. Okay, so this vaccine made by scientists has their own efficacy rate. So why are people still afraid of these vaccines even when it is proven to reduce the amount of people who are infected to have severe symptoms and also reduce the amount of death? Okay. Mm, Miss Nur Najiha. Mm,
Okay, maybe Nur Rajiha have internet problem. So can any panels answer that question? Okay, boleh dengar ke sekarang? Ya, boleh boleh. Boleh. Okay. Sorry tadi sebab internet problem sekejap. So, balik pada soalan tadi pasal vaksin kan. So, sebagai pengenalan, kita start dulu apa tu vaksin. Vaksin ni adalah biological substance yang dihasilkan daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus yang telah dimatikan atau dilemahkan dari protein subunit pada virus itu. So maksudnya antigen dalam vaksin itu sendiri dia akan merangsang sistem imunisasi kita supaya kita punya sistem imunisasi itu dia dapat melawan sebarang jangkitan atau kuman yang masuk ke dalam badan kita. So itu apa itu vaksin. So bagi term yang mudah sebenarnya kita boleh bayangkan kita ni badan kita ni sebenarnya negara. And sistem imunisasi kita tu sebenarnya adalah tentera. So vaksin tu adalah latihan. So bila tentera kita tu maksudnya sistem imunisasi tu dia perlukan latihan untuk melawan musuh. So musuh tu kita jadikan sebagai kuman. So bila adanya vaksin, vaksin tu dia akan melatih sistem imunisasi kita untuk melawan kuman yang akan masuk dalam badan kita. So itu adalah salah satu function kenapa kita perlu ambilnya vaksin kepada badan untuk badan kita lah. And salah satu kebaikan. Okay, saya nak cerita pasal kebaikan kalau kita ambil vaksin dan keburukan kalau kita ambil vaksin. Tapi saya akan cerita kebaikan dululah. So kebaikan kalau kita ambil vaksin ni first kita dapat capai herd immunity. So herd immunity tu maksudnya imunisasi kelompok. So herd immunity ni kita boleh capai dalam persen antara 60 to 90%. Herd immunity ni maksudnya dalam salah satu populasi tu kita maksudnya macam ada sesetengah golongan yang tak dapat mengambil vaksin tu sendiri. So seperti golongan yang mempunyai sistem imunisasi lemah macam kanser, HIV atau golongan yang macam dia ada allergic dengan setengah substan yang contain dalam vaksin tu sendiri. Atau golongan-golongan yang contraindicated kepada vaksin tu. So apabila ada golongan yang dapat ambil vaksin tu, so secara tidak langsung contoh banyak kan golongan yang dapat ambil vaksin macam umur 18 tahun ke atas, anak-anak muda semua. So banyak yang ambil. So jadinya golongan yang tak dapat ambil tu dia selamat daripada mendapat jangkitan. Sebab mostly golongan yang dah ambil vaksin tu dia tak akan membawa jangkitan tu. Maksudnya dia tak akan membawa menjadi punca kepada menyerebaknya kuman tu kepada golongan-golongan yang tak dapat ambil vaksin. So itu maksudnya herd immunity. Ramai orang dapat ambil vaksin, so orang yang tak dapat ambil vaksin, golongan yang tak dapat ambil vaksin tu dia macam terselamat. Yang kedua, dia mengurangkan keparahan apabila mendapat jangkitan. Maksud mengurangkan keparahan tu memang ada macam kita dah ambil vaksin untuk dapatnya macam COVID-19 tu adalah juga dia punya ada chances untuk dapat COVID-19 tu, tapi keparahan severity untuk lead kepada kronik semua tu dia macam dia akan mengurangkan keparahan. So maksudnya daripada seseorang tu contoh kalau dia tak ambil vaksin dia punya keparahan dia boleh lead kepada masuknya ke dalam ICU. Tapi kalau orang tu dia ambil vaksin, chances untuk masuk ke dalam ICU tu dia macam kurang lah. Sebab dia akan mengurangkan keparahan
seseorang itu kepada lebih yang teruk. Yang ketiga, ia akan mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Maksudnya, mengelakkan jangkitan kepada orang lain tu, vaksin tu akan, contoh kita dapat COVID-19 tu, ataupun kita dapat COVID-19 tu, so dia akan, bila kita dapat COVID-19 dan kita dapat vaksin, so sistem imunisasi badan kita akan membunuh COVID-19 tu sendiri. So dia tak akan menyerebak kepada orang lain. Macam tu lah. Okay, so Dia, kejap. Maksud dia tak dapat menebak tu, because setiap virus dia ada incubation period di mana dia ada period yang dia akan jangkitkan kepada orang. Kan? Lepas tu dia akan ada period di mana dia akan stay dalam badan kita, ada simptom dan tiada simptom. Setiap virus basically macam tu. So bila you ada vaksin tu sendiri, period di mana penyebaran tu boleh berlaku, di masa itulah vaksin tu akan bekerja. Maksudnya dia boleh ada dalam badan you tapi phase untuk dia sebarkan tu tak ada. Vaksin tu yang jaga you. Dia macam tu lah bahasa senang dia. Betul-betul. So untuk keburukannya pula, keburukan yang pertama dia leceh. Sebab apa dia leceh? Macam sekarang kan nak kena daftar, nak kena beratur panjang, lepas tu panas, lepas tu macam tu lah leceh. Macam korang pun macam nak keluar macam aduh mak leceh lah, ramai orang kot nak ambil vaksin kan sekarang. So yang kedua, dia lambat. Macam isu sekarang ni. Dia lambat, kita lambat nak dapat. Macam isu sekarang ni, kita kena tunggu lama nak dapat vaksin tu. Sekarang kan macam ada yang kena scam lah, ada yang susah masuk 2-3 kali baru dapat daftar lah. Dan yang ketiga, dia mahal. Buat masa sekarang ni, buat masa sekarang ni government tengah macam cover pemberian vaksin tu kepada kepada rakyat kan. So kalau macam contoh bila government tu dia dah buka dah ruang untuk pusat perubatan swasta, so secara tidak langsung vaksin tu sendiri akan dijual dengan harga yang mahal. So jadi kalau saya sarankan untuk ambil vaksin tu sekarang sebab masih masih percuma lagi, masih free lagi. So bila bila vaksin tu dia dah buka untuk pusat perubatan swasta kan, so dia akan jadi mahal untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan yang keempat, dia ada side effect. Tapi side effect daripada vaksin tu sendiri tidak, maksudnya mesti side effect yang ringan lah, seperti bengkak pada tempat yang disuntik, kemerahan, maybe lengur-lengur badan. Tapi dalam masa jangka yang pendek lah, tidak panjang. Tu. So itu saja saya nak terangkan pasal apa itu vaksin dan kebaikan dan keburukan. Maybe Saudari Jasmina boleh teruskan. Okey. Saya akan cerita tentang perbezaan antara vaksin. Boleh? Okay. So, seperti yang sedia maklum, vaksin-vaksin ada banyak kan. So, antaranya adalah Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan Sputnik V. J&J also have. Tapi yang selalu kita dengar dekat Malaysia sendiri yang ada Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. So jenis Pfizer ni dia daripada mRNA. Kalau AstraZeneca daripada vector virus, kalau Sinovac daripada virus yang aktif. Okey, apa itu mRNA, apa itu vector, apa itu virus yang aktif. Okey. Daripada mRNA ni dia akan dimasukkan ke dalam sel bagi menghasilkan protein virus yang spesifik. Fungsi dia untuk
merangsang immunity supaya dapat recognize, dapat identify the real virus tu. So next untuk yang vector virus, dia adalah mengandungi virus yang telah diubah suai untuk menyampaikan kod genetik antigen tu, yang virus yang telah mati. Fungsi dia juga untuk merangsang tindak balas imun manusia tu. Kalau untuk virus yang aktif pula, virus yang telah dimatikan menggunakan suhu yang tinggi, radiasi dan juga bahan kimia. Fungsi dia sama untuk merangsang immunity, tindak balas dalam sel manusia. So, untuk bilangan dia, bilangan antara 3 tu, kesemuanya adalah sama. Bilangan dos dia adalah 2. Dalam suhu penyimpanan, Pfizer adalah yang paling rendah, negatif 75 degree. AstraZeneca 2 hingga 8 degree Celsius. Sama juga dengan Sinovac. Tahap keberkesanan untuk Pfizer 95%. Kalau AstraZeneca 62% hingga 90%. Sinovac boleh mencapai sehingga 91 hingga 25%. So, peratus keberkesanan vaksin COVID-19 dan kenapa ianya berbeza kan? Peratusan keberkesanan dia tu berbeza kenapa? Dia disebabkan keberkesanan dan seberapa baik vaksin berfungsi dilihat melalui keupayaan untuk melindungi individu daripada simptom penyakit COVID-19 melalui vaksinasi. Peratus keberkesanan berbeza mengikut cara kajian klinikal yang dijalankan, jenis-jenis vaksin, risiko penyakit pada sukarelawan dan pelbagai faktor lain lagi. Even though there are different between those vaksin, semua vaksin tu diluluskan oleh NPRA oleh dan selamat dan juga berkesan untuk digunakan di Malaysia. Untuk bila vaksin tu, saya cerita sikit tentang bila divaksin. Okay. Apabila sudah divaksin, saya akan bagi contoh untuk vaksin tu. Vaksin ni dia bukanlah pasport ataupun sekatan daripada, kan orang takut kan daripada takut kena kematian, right? Okay. So vaksin ni bukanlah pasport ataupun sekatan bagi kematian. Macam mati ni bila-bila masa boleh jadi, even tidur boleh mati, berjalan boleh mati. Untuk bagi perumpamaan yang mudah difahami, birth control, boleh ambil pil perancang. Macam orang-orang perempuan yang nak merancang untuk mengandung, dia akan ambil pil perancang. Tak semestinya orang yang ambil pil perancang ni takkan kena langsung pregnant. Dia boleh dalam 10 hingga 20% dia akan dapat pregnant. Boleh pregnant, tak possible. Begitu juga perumpamaan seperti memakai helmet semasa menunggang motosikal. Dia ada probability tak accident dan accident. Kalau accident, dia akan dia punya kesan buruk tu tak teruk berbanding dengan orang yang tak pakai helmet tu. Faham tak? Ke dah dengar ke? Alright, okay. Thank you for the explanation from Miss Nuria Jeha and Miss Jasmina Izzati. Okay, I have another question. Okay, if we take vaccine, there is some amount of people who get sick or face the side effect of the vaccine. Just like Miss Jasmina Izzati have said just now. Okay, so and then what are people facing this side effect? And is it normal for us that
have been inject the vaccine to get the sick or the another side effect of this vaccine. Can you explain this, doctor? Dr. Fazila? Mungkin Dr. Fazila ada patient, so saya boleh cerita sikit. Okay. Okay. Antara kesan sampingan selalu orang akan dapat setelah suntikan akan rasa merah-merah apa yang saudari Najihah sebutkan tadi. Kesan sampingan suntik merah dan rasa bengkak di tempat suntikan. Seterusnya demam, temperature tinggi. Yang tu adalah kesan sampingan yang baik, antara kesan sampingan yang baik. Meaning antibody sedang berfungsi, bekerja. Immune system kita sedang bekerja, dia nampak, dia jumpa vaksin tu, which is memori, untuk memori dalam badan kita. Dia jumpa apa maksudnya kesan sampingan untuk supaya dia ada bertindak balas dengan virus yang copy tu, memori tu masuk ke dalam badan. Yang tu untuk dermam punya side. Lepas tu mungkin Azia boleh tambah sikit. Saya lost. Najihah buka mic. Okay, sorry. Macam apa yang just tadi, dia ada bagi fever, dia bagi bertindak balas kan. Sebab vaksin tu kan telah dilemahkan. Vaksin tu kan substans telah dilemakkan dan dimasukkan dalam badan, dan imunisasi kita tu dia dah adapt dengan vaksin tu. Vaksin tu kan dia ada properties yang sama seperti seperti kuman yang bakal masuk. Kuman yang macam COVID lah, contoh macam COVID-19 tu kan, dia ada substans yang sama macam COVID-19 tu. So bila dia fever tu maksudnya dia bekerja. Maksudnya badan kita nak buang benda tu daripada sistem imunisasi kita, dia nak buang benda tu daripada badan kita. Selain fever, dia ada macam fatigue, dia ada pening-pening kepala sikit, tapi semua kesan-kesan sampingan tu dia hanyalah ringan. Dalam jangka masa dalam seminggu macam tu atau 2 minggu lah, dia akan hilang. Tapi melainkan kalau dia ada apa Jamila boleh sambung selain daripada kesan-kesan ringan seperti fever, fatigue, headache, muscle pain atau kemerahan dengan bengkak tadi. Korang dekat mana side effect lepas kena vaksin. Okay, lepas tu ada side effect lah. Antaranya. Okay, and then tak apa, sama-sama. Dah cakap dah tadi. Okay. Antaranya demam, sakit-sakit, lemah-lemah badan. Okay. Ada yang lagi teruk ke macam tu? Actually memang ada lah. Okay, ada je dekat Malaysia, dia dekat overseas. Kenapa kalau korang perasan vaksin ni diorang tak bagi dekat orang mengandung. Okay, sebab there are few patient dalam 1,000 patient di US diorang cakap 2% to 3% diorang dapati they have a miscarriage. Miscarriage means bleeding lah. So they scared. Diorang takut sebenarnya vaksin ni yang menyebabkan bleeding tu terjadi sebenarnya. That's what dia kata can be. Vaccine can also cause bleeding.
Maksudnya bleeding tendency. Okay. And some cases di mana post vaccination patient tu dia mati. So that's why tapi sebab tu dekat Malaysia kita tak bagi dekat orang mengandung, except for I think now Pfizer dia orang bagilah. Tapi benda tu not proven. Ada orang yang okey, ada orang yang tak okey. So kenapa ada orang yang boleh dapat bleeding tendency and kenapa ada orang tak dapat bleeding tendency? Go back to your body. Semua orang badan dia lain-lain. Kalau you ambil darah, coag lah, kita punya coag tu kan. Kita punya coagulation profile di mana dekat situ kita boleh tahu bleeding tendency setiap manusia lain-lain. Okay. Yang mempengaruhi dia adalah genetik, lepas tu comorbid dia, ada masalah kesihatan ke, dia makan ubat apa-apa, any supplement that you take actually can influence also your blood. That's why some patient ambil vaksin, dia okay je, dia tak ada bleeding tendency, but some patient they can develop. Benda tu depends on your body. So bukan semua orang. And then the percentage orang yang kena bleeding tendency tu actually 2 to 3% sahaja. Bukan semua. Cuma orang kita nampak yang 2-3% yang terkena tu. Tapi diorang tak nampak yang lagi 97% tu yang selamat. Okay. The most, I rasa yang paling orang takut lah. I have a few friends. Dia cakap, oh I takut sebab kalau you all ingat ada seorang doktor India tu dia kata, oh patient boleh develop apa? Yang sebelah badan dia paralyzed. Okay. Tapi kalau you perasan doktor tu cakap balik, tapi it's 1 week and then it can resolve. Kenapa? Sebab you kena tahu teknik you mencocok tu pun kadang-kadang angle tu salah ke, dia terkena nerve tu, tapi dia boleh baik balik because our body is very unique. Setiap apa yang terjadi dekat badan you, kita ada mekanisme badan kita sendiri. Dia akan cuba restore balik to the original. That's why kawan I cakap, tapi doktor tu kata after 1 week paralyzed tu rasa kebas-kebas tu hilang. Betul, sebab badan kita ada mekanisme. Tapi orang tak nampak, orang tak percaya perkataan akan hilang. Dia orang percaya, oh kita akan paralyzed. Itu I rasa stigma tu tak bagus lah. Tak betul lah. Semua benda ada side effect. You makan ubat apa-apa ada side effect. Kan? I always tell my patient, oh makan ubat ni, ubat tahan sakit ni you akan macam mual-mual sikit. Tapi saya bagi pula ubat mual. So takkanlah sebabkan mual tu you tak nak makan ubat tahan sakit. Same thing tu vaksin. Setakat pening-pening dan kebas selama beberapa hari, takkanlah you sanggup like menggadaikan vaccination punya kebaikan. Compared to sikit-sikitnya side effect demam, macam mual-mual. For me rugilah. Tapi I tak cakap dia tak ada side effect. Dia memang ada side effect but it depends. Macam my whole department, I demam, my boss semua demam, tapi ada 2 je orang yang tak demam dekat the whole department. Post vaccination 2 dos. So it depends on the body lah. Okay. Thank you doktor for the explanation. Okay. So saya ada soalan regarding one of the tweet that I saw last week. Sebab ada orang tulis dekat tweet yang betul ke ada side effect yang boleh meningkatkan dia orang punya nafsu. And then ada yang tweet yang macam yang lari daripada apa yang doktor cakap pasal side effect tu. Menaikkan nafsu tu I tak pernah dengar. Okay, side effect lain. I rasa very common side effect is macam Jasmina dah cakap lah, demam, lepas tu sakit-sakit badan, macam dia punya simptom macam denggi. Sakit-sakit badan tu 2-3 days. Lepas tu mual-mual. Yelah macam you masukkan something new to your body and then macam baby ambil vaksin demam orang kata kan. So benda tu sama sahaja. Tapi rasa menaikkan nafsu tu macam tak je, I tak dengar pula lah yang tu. Okay. Okay, thank you doktor. Okay. Alright. For the final panel, okay, I want to ask Miss Jasmina. Okay,
what are different, okay, if we go to shopping mall or something like crowded area, um can you share to us what are different between people who take vaccine and who don't? And then at that place there is one person that have positive COVID. Uh, Perbezaan antara orang yang ambil vaksin dengan tidak ambil vaksin. Contoh, orang yang ambil vaksin ni, dia ada memori memori bukan real virus yang dimasukkan setelah vaksin tu. So dia ada copycat tu. So untuk yang bukan yang tak ambil virus, yang tak ambil vaksin, dia tak ada langsung copy memori tu. Jadi kalau virus tu masuk dekat dalam badan, antibody, immune system kita yang sudah divaksin, dia akan keluar, immune system kita akan mengeluarkan antibody. Antibody tu akan melawan virus yang attack our body. Untuk yang sudah divaksinkan, dia sudah ada memori tu. So dia tak terkejut dengan virus yang sebenar masuk. Untuk yang tidak mengambil vaksin, dia tak ada memori dan dia akan terinfeksi dengan kesan yang sangat buruk, dan ada juga yang tak ada kesan sampingan like asymptomatic. Ya, itu lepas tu untuk lagi cakap untuk tambahan kena SOP, jaga SOP, wearing mask, social distancing juga perlu ambil kira untuk avoid daripada dijangkiti virus. So I think yeah. Korang clear? Faham ke? faham. Doktor nak tambah apa? Soalan you tadi, kalau perbezaan antara orang tak vaksin dengan vaksin tu Dengan macam tak Jasmina vaksin. cakap lah. Basically you tak nampak, tapi you akan nampak beza dia bila dia start infected. Sama ada biasanya orang yang dah vaksin ni, badan you memang, orang kata bila kita vaksin tu, kita dah introduce kan, macam Jasmina cakap. So dia dah kenal benda tu, so dia dah tahu macam mana dia nak lawan benda tu. So most of the patient can be asymptomatic. Okay. And then dia punya actually you tak boleh nak differentiate pun lah orang yang kalau kat luar tu, oh ni vaksin ke tak vaksin? You takkan tahu. Okay, sebab tu kita pun tak dapat detect kan anti-vax kat luar tu. Unless dia cakap kat saya anti-vax doktor, lepas tu saya akan macam nak marah lah. Okay, saya bukanlah tidak bersetuju dengan anti-vax. Okay, this is my experience. I have a patient, is a 9 months old boy. Dia datang, dia dah demam, dia tak vaksin langsung anak tu. And then you kena tahu budak tu dia baru je discharge dari hospital lain like 3 days ago. And then hari ni dia datang balik dengan white cell count dia 29. Very sepsis. Darah merah dia yang normal sepatutnya 12, dia 6. Takkan 3 hari baru keluar hospital dia boleh drop macam tu. That's why kita takut budak yang tak vaccinated ni. You see the complication. Sangat cepat dia orang teruk. Okay, kalau you tanya Jasmina dengan kawan dia, platelet 600. Awak tak takut? Takut kan? Okay, saya tak tidur the whole night jaga baby tu. Sebab I takut gila dia collapse. 3 hari dia baru discharge dari hospital lain, hospital Selayang. So I cakap bila you tak vaksin, badan you tak ada penjaga. Orang kata macam askar tu tak ada nak lindung badan you. So once you infected, teruk.
Teruk. Sangat teruk. And the next day kita terus masukkan dia operation because dia ada sepsis dekat infected dekat shoulder dia. Okay. Alright. Miss Najah, you want to top up any answer or maybe you punya pendapat ke? Saya sangat setuju dengan Dr. Fazilah apa yang cakap tadi. Maksudnya kita kena ambil vaksin tu lah. Sebenarnya vaksin tu bagus. Dia bukan tak bagus. So kita prefer untuk ambil sebenarnya kita patut bersyukur sebab Malaysia sekarang ni dah nak bagi vaksin dekat semua orang lah kan. Jadi macam kita orang yang dekat Russia ni nak sangat vaksin tu tapi tak boleh sebab bukan warga negara sini. So tapi kalau selebihnya saya setuju saja dengan apa yang Dr. Fazilah cakap tadi. Okay, thank you. Okay, so now I will opening the Q&A session for the public. So if there is any other question anyone would like to ask, yes, you can ask our panelists while they still are here. Okay. Baby yang masa saya jumpa tu dia langsung tak ikut program vaksin yang Malaysia tu lah yang WHO. Tapi untuk COVID ni kita tak bagi lagi bawah, Malaysia tak bagi bawah 18 tahun. Tapi dekat Denmark I think diorang dah start bagi untuk patient 12 hingga 18 tahun and apparently alhamdulillah most of the patient are safe. Maksudnya COVID vaksin ni selamat lagi lah untuk pesakit 12 hingga 18 tahun. Tapi bawah daripada situ diorang tak bagi lagi. Why? Kita tak sanggup untuk jadikan mereka-mereka ni sebagai bahan uji kaji. Yes, we are human and kita ni diuji sebenarnya untuk tengok kesan vaksin kepada kita. So we don't do that to children. That's why kita tak bagilah dekat budak. Honestly, I pun tak tahu. I'm not so sure how macam mana selamat ke tidak vaksin tu untuk kanak-kanak bawah 12 tahun lah. Untuk 12 hingga 18 tahun I think Denmark dah start bagi and they said setakat ni okay, tak ada apa-apa masalah. Okay, but this is my own experience lah because I am breastfeed my children, okay, my daughter. So diorang kata there are possibility yang vaksin tu boleh pergi melalui susu ibu kepada anak. So sepanjang saya vaksin dan saya breastfeed anak, alhamdulillah dia punya growth pun tak ada masalah, tak pernah kena demam, tak pernah kena apa-apa masalah. I mean like bleeding pun tak ada. Kalau you nak tahu bleeding tu ada ke tak, badan dia senang lebam ke tidak. For now anak saya okay. I ambil last my second dose complete around March. So until now my baby okay. So saya tak badan dia orang tak sure vaksin tu pergi ke tidak melalui susu badan. Itu masih dalam research. So they decided not to give to children yet. Maybe akan bagi tapi later. But frankly speaking lah, budak kalau you tengok dekat China punya dia punya research, first kali COVID, first batch, daripada total case dia tu, diorang kata 0.4% saja budak-budak yang infected. Ni bukan yang sekarang tau, ni yang first batch. Sebab sekarang ni dah terlalu banyak variant. So masa tu diorang buat research. Why COVID tak kena dekat budak-budak? Mungkinkah sebab budak-budak dia are developing, you know, the cell is still membahagi. That's why immune system diorang sebenarnya lagi kuat daripada kita. Okay. And then one more thing I bagi tahulah, I share. Budak-budak ni kalau dibagi berjangkit, you akan lagi teruk kesan dia daripada diorang. Sebab mungkin sebab badan diorang punya immune system tu diorang tengah, orang kata tengah kuat kan, orang tengah melahirkan immune system yang baru. So maksudnya kalau diorang sakit tu badan diorang tak kuat sangat, so maksudnya bakteria tu sangat power lah. So untuk kita akan jadi lagi teruk.
Saya ada soalan untuk Miss Najiha dengan Miss Jasmina Izzati. Ni soalan daripada one of my friends. Dia kata, dia tanya, sebab you guys belajar dekat Rusia kan? Dia macam dah lari tajuk sikit tapi boleh lah berkait dengan COVID kan? Apa beza SOP dekat Malaysia and then SOP dekat Russian? And then lepas tu efektif ke macam mana yang Malaysia buat sekarang yang 8 AM until 8 PM tu, yang business hour. Mungkin pasal perbezaan SOP Malaysia dengan Russia kan. So kalau nak perbezaan dia tak adalah berbeza sangat dengan Russia. Cuma Russia sekarang ni dia still lagi mengamalkan SOP yang sama, pakai mask. Dalam setiap kali naik bas pakai mask. Jarak pun 1 meter. Apa lagi? Setiap kali macam sama, setiap kali nak masuk dalam dalam kedai kalau kena pakai mask. And salah satu peraturan dekat Russia ni lah, setiap kali kita orang nak bayar atau nak beli barang, nak bayar kat cashier tu, kita orang wajib pakai mask. Kalau tak pakai mask, kita orang tak dapat bayar langsung, tak dapat nak buat pembelian tu lah. Itu salah satu SOP yang diorang lakukan lah. And diorang juga ada sediakan macam hospital ke, institusi tempat belajar, diorang ada sediakan juga antibakteria, Hand hand sanitize. sanitizer. Hand sanitizer. Yes, hand sanitize. Kalau mengikut macam pengalaman kawan saya, dia pernah jadi salah satu pesakit COVID-19 dekat Russia ni. Time tu awal lagi lah, dalam baru-baru lagi lah. Time tu belum lagi ada vaksin time tu. Dia cara macam dia dapat time tu baru balik daripada Moskow. So balik daripada Moskow, dia ada datang simptom-simptom, dia time tu tengah kuarantin lebih kurang dalam seminggu rasanya, tak sampai lagi 2 minggu. And dia ada tunjuk simptom-simptom COVID tu. So dia sama macam Malaysia, dia akan panggil ambulance akan ambil student tu, kawan saya tu, dia ambil, and dalam ambulance tu dia bawa pergi ke hospital infectious. So dia akan admit ke dalam hospital infectious, lepas tu dia akan treat lah dekat situ. Diorang punya pemakaian pun sama, pakai lengkap lah SOP, doktor dia, staff nurse dia, semualah. And diorang time tu kan tak ada vaksin lagi, so diorang akan bagi ubat antiviral, and I think that exist together with the COVID-19. Macam kawan saya, dia ada sekali time tu pneumonia. Dia ada COVID-19 and dia develop pneumonia sekali. So dia bagi antiviral and bagi juga antibakteria, tak silap saya. And pemakanan semua lebih kurang sama je macam kat Malaysia. So mungkin Jasmina ada lagi nak tambah? Untuk tambah. Okay. Macam tu lah, diorang ambulans akan datang ambil, diorang akan bawa pergi ke infectious tu. Lepas tu macam biasalah makanan kan semua macam yang tu dugaan kami kat sini lah, tak boleh nak makan like yang macam ayam, daging semua tu tak boleh makan. So kami akan ada yang dia sediakan roti, bubur, itu boleh makan. Lepas tu SOP kalau pergi kelas doktor, cikgu kami akan check temperature. Kalau lebih dari 37.8 atau 37.6, dia akan suruh balik. Terus. Dia tak akan bagi masuk. Kalau dekat Malaysia 37 tu adalah normal kan, kat sini dia tak. Dia consider tinggi 37.6. Kalau 37.5 okey lagi. So dia even sikit 0.1 pun dia akan suruh balik, dia tak akan bagi. Lepas tu apa lagi ya?
naik bas. Kalau untuk elakkan daripada sesakan, ada juga kami akan pada awal-awal waktu yang COVID tinggi, cases dekat Russia ni, kebanyakan kami akan naik taksi, ambil taksi. Kurang naik public transport untuk elak daripada kena jangkitan tu lah. Sebab kalau kena lagi susah kan. So kami banyak duduk isolate dekat dalam hostel lah. Lepas tu untuk hostel, cara diorang suruh kita jaga SOP tu, curfew untuk kitchen tak boleh sampai pukul 12 malam dah tutup. Dia dah tutup. Lagi, diorang akan vaksinasikan, bukan vaksinasi, akan spray sanitize untuk setiap hostel. Sebab kami tak duduk apartment, kami duduk hostel. Lagi, ya, mungkin itu je. Hello. Okay, nama saya Amir. So I have a question. So may I know if the vaccine that yang bakal kita ambil ni, is it immune to the new variant of COVID-19? Sebab apa yang saya dengar, yang this vaccine is just immune to the old variant, which is yang tahap level pertama tu. So ada yang kata untuk vaksin untuk simptom-simptom varian baru ni dia tak ada simptom. So may I know if is it immune to new variant? Mungkin untuk soalan yang vaksin sekarang, maksudnya AstraZeneca dengan Pfizer kan, untuk yang COVID yang untuk yang baru ni saya tak pasti. Mungkin Jasmina atau Dr. Fazila ada pendapat sendiri? Saya kurang arif tentang varian yang mengatakan boleh is it dia immune ataupun tidak dengan new variant ni. Sebab dalam apa yang saya baca pun daripada artikel-artikel, tak ada lagi tentang dia punya effectiveness immune tu dengan the new variant. Saya tak pasti. Mungkin Dr. Fazila atau dia tengah busy. Saya tak pasti sekarang. Mungkin boleh proceed to other question, nanti Dr. Fazila boleh tolong. Okay, saya ada soalan. Andai kata ada seorang yang positif COVID-19 ni dan kemudian dia dah sembuh daripada COVID-19 ni, adakah imuniti badan dia sudah terbina secara semula jadi ke, dan adakah dia perlu ambil lagi vaksin COVID-19?
untuk COVID survivor ya? Awak tanya. Okay. Yang saya daripada pembacaan dan juga doktor-doktor yang saya dapat tahu, dia kata selepas 3 bulan perlu ambil vaksin. Bukan bergantung pada imuniti yang ataupun antibody yang sedia ada setelah terkena dengan vaksin COVID-19 virus tu. So selepas 3 bulan kena ambil vaksin. Nak tanya, I have question. Sebab ni ada keluar berita juga pasal benda ni. Boleh ke ikan singgang dapat sembuhkan penyakit COVID? Macam ada rumus yang lain kan, macam bunga cengkeh, lepas tu air limau. And then the new one ni pasal air kelapa. If I'm not mistaken. Boleh tak terangkan pasal benda tu? Sebab macam ada yang jenis orang-orang tua semua macam percaya benda tu kan. So diorang buat apa tu panggil nama dia? Diorang gunakan alasan ambil semua benda tu untuk elakkan vaksin. Yang pasal cara pemakanan lah maksudnya dengan mengambil bunga cengkeh semua tu kan. Tapi setakat apa yang saya dengan Jasmina dah bincangkan, kami rasa benda tu dia bukanlah dapat menyembuhkan secara mutlak terus COVID-19. Dia macam maybe air kelapa semua orang tahu macam adalah kebaikan air kelapa tu kan, macam kalau kita demam kita minum air kelapa. Lagipun macam kita orang belajar, air kelapa juga ada kelebihan juga kalau seseorang tu macam contoh ada diarrhea atau orang tu ada contoh macam orang tu ada diarrhea. Air kelapa tu kita boleh jadi, tapi dia kena campur dengan serta-serta bahan lah. Dia dapat jadikan sebagai bukanlah ubat, dia macam salah satu solution untuk mengurangkan diarrhea tu sendiri. Tapi kalau nak cakap dari segi macam pemakanan ikan singgang, bunga cengkeh tu, kami tak pastilah. Rasanya sebab tak ada fakta yang tepat langsung dapat mengurangkan COVID-19 tersebut. Betul. Macam kata ayat nyok ke apa kan, yang tu semua tu untuk supaya prevent daripada dehydrate. Sebab tu dia sarankan minum air nyok tu. Actually minum air apa-apa pun boleh, tapi still kena jaga diet pemakanan, healthy lifestyle. Kalau boleh avoid minum minuman bergas. Lepas tu untuk yang makan bunga cengkeh and apa lagi ikan singgang, nak makan boleh je. Dia jangan terlebih, jangan terkurang. Boleh ambil dengan kadar sederhana. Sebab kalau terlebih nanti boleh dapat penyakit lain pula. Kalau kurang pun penyakit lain pula kan. So lebih baik sederhana. Yang penting jaga diet piramid pemakanan kita. Itu je. Hai, nama saya Amira. Saya nak bertanya macam vaksin tadi tu kan, setiap vaksin tu ada macam yang telah diterangkan, setiap vaksin tadi ada persen keberkesanan dia yang berbeza. So what if kita ambil tiga-tiga vaksin tu, adakah benda tu akan memudaratkan diri kita
ataupun akan meningkatkan peratus kebersihanan tu ataupun tak akan memberi sebarang perubahan pun? Boleh tolong terangkan tak? Dalam masa yang sama ambil tiga-tiga vaksin, untuk apa yang saya tahu tak boleh untuk ambil ketiga-tiga jenis vaksin tu dalam masa yang sama. Um, Dia macam mana nak cakap tahap keberkesanan dia berlainan. So walaupun untuk capai 100% sangatlah mustahil sebab cara keberkesanan dia tu berbeza ikut cara klinikal yang kajian klinikal yang dijalankan jenis-jenis vaksin tersebut dan juga risiko penyakit pada sukarelawan ataupun orang yang ambil vaksin tu dan juga pelbagai faktor lain. Another percent kita boleh top up dengan social distancing kita, SOP, exercise, jaga kesihatan diri. Najih ada nak tambah apa-apa? Betul dia macam kata 3 vaksin tu kan. Macam rules dia kalau kita nak vaksin pun dah dinyatakan. Contoh kalau kita ambil AstraZeneca first dosage kan. Lepas tu tiba-tiba kita nak ambil pula Pfizer untuk second dosage. Tak boleh. Dia kena ikut rules. Maksudnya first dosage kita ambil AstraZeneca and second dosage pun kita kena ambil AstraZeneca. Sebab setiap maybe lah dosage yang first tu lain, dosage yang second tu lain dia punya amount. So better dia kita ambil salah satu kan. Betul tak? Betul. Macam tu lah. Okay, ada soalan dekat ruang komen ni. Macam mana nak jawab kat parents kita yang tak nak ambil vaksin sebab ada DNA babi dalam vaksin tu? Oh, maybe ada rumus kat FB ke ataupun yang orang anti-vax kata yang DNA babi dalam vaksin tu. Okay, untuk nasihat pada parents, ajak baik-baik, cakap macam mana cerita step by step dia punya kesan sampingan dan kebaikan dia sebab apa untuk melindungi keluarga juga kalau kita ambil vaksin ni. Next untuk sometimes can Nadia, can you help me? Sorry. Sekejap, sekarang dekat mana? Maksudnya Ni untuk macam mana nak betul, bagi nasihat pada parents yang tak nak vaksin. Okay, I faham ada orang dia akan, macam saya cakap tadi, stigma lah di mana dia orang rasa dia orang nampak yang 2% dan 0.2% yang mati. Tapi dia orang tak nak pandang yang 97% yang berjaya tu. So tak kisah apa vaksin yang you ambil, Sinovac ke apa, cakap dekat dia orang,
macam yang Najihah cakap awal-awal, badan kita ni ibarat satu negara. So vaksin ni adalah askar. You see, you develop you punya Kementerian Pertahanan tu sendiri. Okay. Semua benda ada side effect. You makan ubat demam pun ada side effect. Okay, ada orang dia naik gatal-gatal. Tapi kita kena pandang kebaikan dia. Di mana kita nak develop apa dia yang immunity tu sendiri. Okay, immunity in the community macam tu. So cakap dekat mak ayah, tapi you macam saya strict lah dengan mak saya. Saya kata you tak nak ambil vaksin, you tak boleh pegang anak I. So it sounds rude tapi I have to. Saya kena pro vaccination. Kejap. So you cakap, saya rasa teori Najihah tu dah cukup bagus kot. Pertahanan tu. I pun impressed dengan ayat tu. Macam pertahanan sebuah negara. Okay, lagi satu you cerita yang ni. Orang yang dah kahwin tak nak mengandung, dia makan birth control. Tapi kenapa ada 1-2% yang mengandung juga? Maksudnya tak semua akan berjaya. Orang kata pakai seat belt, kalau accident takkan jadi apa-apa. Tapi ada juga yang teruk. Okay, you bagi perumpamaan yang begitu. Maksudnya kita ikhtiar dalam macam kita kena buat something. Kalau tak berjaya tu nak buat macam mana? Tapi at least we do something, you know. To the community, not for us only. To the community. Doktor. Alam. Uh, Saya ada soalan. Okay, kalau orang tu dia dah ambil dos vaksin yang pertama, tapi bila dos vaksin yang kedua tu dia ambil lambat, ada apa-apa side effect ke? Untuk yang kata delay dose second dose, right? Keberkesanannya mungkin berkurang sebab dia punya jangka masa ambil masa yang lama. Sebab tu kalau KKF dah suruh ambil yang second dose, better ambil ikut waktu yang duration yang ditetapkan, which is 3 weeks. Kalau boleh elakkan untuk delaykan second dose sebab akan mengurangkan keberkesanan dia. Okay, sorry. Saya dah tak ada patient dah. Doktor. Tadi ada soalan from Amir Hafiz. Dia tanya pasal function ke apa tu vaksin tu terhadap the new variant yang ada dekat Malaysia ni.
Sebab There are some Ah. research, dia orang kata Mirena berkesan, Pfizer tak berkesan. Kalau you baca balik lah, the new variant, dia orang kata Mirena yang works, Pfizer tak works lah. And then some research said, still orang kata tengah buat research and they cannot commit yet. Dia macam ni, untuk virus influenza in general, influenza tau, dia ni group yang sama. Influenza ni sangat hebat. Dia boleh berubah-ubah dengan sangat cepat. That's why dia punya variant laju. So keberkesanan untuk tidak kena tu, saya boleh kata tak adalah 100%. You boleh kena infect. Sebab influenza akan sentiasa develop the new variant. Bila you ambil vaksin, our aim yang pertama, our aim is the complication of the disease tu sendiri kurang. Okay. And then our second aim is memanglah kalau boleh kita tak nak you kena, tapi like I said before, dia ada banyak variant, so kemungkinan untuk you kena tu ada. So our next aim bila you dah kena, complication tak banyak. Itu je. Sebab dia new variant sangat ganas. Tak ada simptom, tak ada apa-apa, mati. So we don't want that happen. That's why we need the vaccine. Sekurang-kurangnya dia boleh delaykan proses untuk di attack other organ. Okay, I cakap dengan you, kenapa patient COVID mati? COVID is only virus. You pernah tak dengar doktor dekat hospital kata, dengue tak ada ubat? Pernah tak dengar? Okay, sebab dengue adalah virus. So we don't, antiviral tu tak adalah macam untuk dengue pun kita bagi. Okay, chickenpox pun kadang-kadang I tak bagi antiviral tu. Tapi kenapa patient COVID boleh mati? Sebab badan kita boleh lawan sendiri tau virus. Sebab complication yang COVID tu bagi dekat kita, dia akan attack yang pertama buah pinggang you, yang kedua jantung you, and lungs of course. That's why we don't want that. We don't want that complication happen. That's why kita nak you ambil vaksin. Lepas tu tadi I dengar yang pasal bunga cengkeh dengan air kelapa kan. Saya, walaupun saya doktor, saya terima saja orang tua-tua cakap ada benda yang, oh benda ni bagus, benda ni bagus. Betul, there are benefit, many benefit. And then sometimes entah ubat yang kita buat tu, kita ambil extract daripada barang-barang original ni tadi. Okay, contohnya I pernah terfikir dengan my MO masa saya dekat surgical, kenapa orang tua dulu letak kobis untuk kurangkan susu dekat ibu yang mengandung, untuk kurangkan bengkak susu. So kita orang fikir mungkin sebenarnya ubat untuk kurangkan bengkak tu kita ambil konten chemical yang sama dalam kobis. Okay, tetapi kita dah orang kata modified benda tu sesuai dengan badan you. Okay, so mungkin bunga cengkeh dan juga air kelapa tu ada khasiat dia, tapi dia takkan cure. Dia mungkin akan mengurangkan sahaja simptom-simptom. Contohnya air kelapa mungkin boleh mengurangkan batuk ke macam tu, tapi dia takkan cure. Dia takkan bunuh pun virus tu. You kena faham, virus tu badan kita sendiri yang bunuh. Okay, no such thing. I tahu kawan-kawan I semua, oh bila air kelapa lah bagi dekat tunang kena COVID. Saya nak gelak sebenarnya, tapi I do respect people. Saya senyum je. Okay, walaupun saya rasa macam it's very ridiculous. Cuma saya sangat menghormati pendapat orang. Cuma I akan macam, kenapa dia rasa benda tu okey? Oh, lepas tu kita fikir balik. Oh, secara saintifiknya macam ni. Mungkin macam Najihah dengan Jaz, sebab diorang tak kerja lagi kan. So diorang macam tak nampak lagi tau. I dulu masa medical student pun macam alamak blurnya. Tapi bila diorang kerja, lama-lama diorang kata, oh kenapa macam ni. Tentulah. Tapi jangan, kalau orang tu kata alah ubat ni bagus, ubat ni boleh hilang COVID, you senyap je. Okay. Tapi kalau boleh saya tak nak lah you macam orang kata jamu ni bagus untuk COVID, you pergi makan. No, please lah. Sebab jamu-jamu tu semua nanti lagi teruk. Sebab dia akan attack you punya kidney and liver.
Boleh je macam orang kata beli air kelapa, bunga cengkeh tak apalah. Dia akan treat symptomatically. Bukannya dia bunuh COVID tu. Tak akan. Ah. Okay, penularan virus. COVID ni takkan mati. Okay, you pernah ingat tak penyakit polio, penyakit TB, dia takkan mati. Dia sama je. Dia ni satu geng. Dia orang akan sentiasa wujud. Tetapi tujuan vaksin yang diberikan adalah macam dia orang cakap dari awal, we want to develop the immunity, the innate immunity tu yang kita nak. Okay, supaya kita, kalau kita kena, kita tak dapat sebarkan kat orang dan penularan dia dapat dikawal. Macam tu. Maksudnya kalau you dah kena tapi orang sebelah you ni dah ada vaksin. So bukan dengan sewenang-wenangnya the next patient will get infected. That is our aim now. Okay. And then kalau dah infected pun our aim is takkan mati. Alright. In WHO kita ada kriteria untuk negara membangun dan negara membangun, negara maju and all. So untuk penyakit seperti COVID, TB, patient tak boleh mati sebab dia viral. That's why kita takut sangat orang tu mati. So that's why kita nak you ada vaksin. Kalau boleh kita selamatkan you. Maksudnya you tak kena complication tu, then you are okay. You are good to go. Okay. Kalau you dengar orang-orang tu mati, I cakap dengan you dia mati sebab complication of COVID. Dia mungkin boleh dapat pneumonia macam Najiha cakap tadi, kawan dia kena pneumonia dekat sana. That is one of the complication. And then second thing, dia mungkin boleh dapat kidney failure. So dia boleh mati juga sebab kidney failure. Lepas tu dia mungkin juga boleh dapat masalah jantung. Jantung dia boleh tiba-tiba stop. And of course bleeding. Dia boleh juga jadi. So those are the thing yang bunuh patient tu, bukan COVID. COVID tu dia hanya merosakkan organ-organ lain sahaja. I mean the main organ of your body lah. Especially kidney and jantung. Tak, BTS tak kacau pun proses vaksin. Okay, untuk DNA babi tu, saya rasa vaksin yang memang confirm ada sekarang ni vaksin chickenpox, tapi kita dah ada 2 version lah. So now kita dah bagi chickenpox punya vaksin yang tak ada babi. Dulu ya, sekarang dah tak ada. Tapi ada je klinik yang curi-curi bagi. Jahat lah yang tu. Tapi sekarang dah tak ada. So untuk COVID ni sekiranya ada pun dimaafkan untuk sekarang. Sebab kita dah, orang kata darurat. Tapi saya tak dengar lagi lah DNA babi tu ada dalam COVID ni. Yang saya dengar setakat ni chickenpox sahaja. Because bila saya bagi vaksin dekat patient dekat klinik, saya akan tanya konten-konten ni. So basically klinik, especially Muslim klinik, kita tak ambil lah yang ada DNA babi tu. And most of our vaksin memang tak ada. Chickenpox je setakat ni yang saya dengar ada. And then chip tu I don't know. Chip tu I no comment. Saya tak anti-vax. Saya kena pro-vaccination. saya doktor tak boleh anti-vax. Ada apa-apa lagi? Doktor nak tanya, betul ke antibiotik dia dapat, dia berkesan dalam mencegah COVID-19? Tak. COVID is virus, antibiotik adalah antibakteria. So two different. Tetapi antibiotik boleh digunakan untuk merawat pneumonia. Salah satu komplikasi apabila patient tu kena COVID. Maksudnya dia kena secondary infection.
Kalau heart rate you makin turun, yang itu epinephrine ke apa semua tu, that one kita kena admit you ke hospital lah biasanya. Maksudnya itu doktor je yang akan decide apa kita nak buat. Tapi probably kalau you are COVID patient and then kita nampak keadaan you makin teruk, kita first kita akan intubate you dulu. Kita akan secure you punya airway. Ada apa-apa lagi? Tanya je. Okay. Dia macam ni, dekat luar negara, okay lah, dekat Malaysia, sebab dia ada keluar ideologi di mana vaksin ni adalah dari DNA babi. Orang Malaysia yang saya tahu sebenarnya mereka ni basically orang Melayu lah. Diorang ni dengan Cina, dia sangat takut kepada macam sakit sebab mas tu nak bayar kad ke apa? Mas apa? Mas. Transfer. So basically orang Malaysia ni kalau you cakap ubat ni bagus untuk mencegah macam ni kan, diorang akan dengar. Tapi dia satu golongan anti-vax ni, diorang keluar dengan ideologi di mana vaksin ni dari DNA babi. Dia sebab chickenpox tu lah. Saya rasa dia dah start. Dia start mulalah agenda Yahudi untuk bagi DNA babi. Sebab tu benda tu anti-vax ni wujud. Kalau dekat Malaysia saya nampak benda tu. Lepas tu mulalah dia nampak all the yang mati tu semua. Sebab apa? Anti-vax ni tadi dia dah jalankan kerja dia. Dia pergi basuh. Kata benda ni tak bagus. Okay. Tapi saya rasa basic dia punya main is orang anti-vax ni tadi. Sebab dia marah kenapa kita gunakan DNA babi tu. Itu dulu. Chickenpox yang sekarang kita guna dah tak ada. Tapi macam inilah bagi saya lah kan. Kita adalah golongan yang orang kata second generation. Our first generation is our parents lah. You fikir tak? Dulu parents kita bagi kita vaksin. Kenapa kita tak bagi dekat anak kita vaksin? Macam unfair kan? So saya selalu marah patient saya. You elok sihat pakai vaksin semua. Lepas tu you nampak badan you sihat. So sekarang ni anak you tak vaksin. And then now anak you masuk kot. One of the complication lah sebab you tak vaksin. Anak you punya badan dah tak kuat immune system dia. Benda tu tak adil lah sebenarnya. So sebelum awak rasa nak anti-vaxkan anak awak, have to think back. Parents kita vaksinkan je kita. Ada je doktor anti-vax. Diorang sanggup tipu sign kata dah vaksin sedangkan tak. Itu you jawab sendiri. Sebab bila you tak vaksin, you infected. Badan you akan melahirkan badan you akan melahirkan the new mutation of the virus. Itu yang jadi banyak variant. So tak adil lah untuk anak orang yang kena penyakit tu walaupun dia dah vaksin. Disebabkan anak you ada variant yang baru. You kena fikir macam tu je. Tak adil, tak baik. Okay. Scenario. More people die lah. I cakap dengan you, we didn't have enough ventilator now, and then kita dah start pilih patient ya. Kalau kita rasa, in Sabah personally, masa mula-mula yang pilihan raya jadi, once you intubated, diorang akan CT scan yang lungs itu. So bila CT scan lungs tu nampak lungs tu memang kita adalah dia punya severity tu. Dia dah tak bagi chance dia cabut terus mesin bantuan pernafasan dan patient tu akan mati. I'm telling you the truth. Hari tu government sorok-sorok lagi. But this one I memang cakap terus terang. Seremban pun patient yang ada darah kencing manis yang memang tak boleh selamat, kita cabut sahaja tube tu.
Sebab apa? Sebab kita nak reserve pula pada pesakit-pesakit muda yang kita rasa have a better prognosis. This is the current situation in Malaysia. Hari-hari orang datang COVID. And then like macam baru-baru ni I pergi dekat klinik, banyak je patient yang saya baru balik dari kampung. Saya marah. You balik dari kampung berhari raya and then you menyebarkan benda tu dekat parents you dekat kampung semua. You tahu kan yang patient spreader dekat Johor. Dia dia duduk Sarawak and then dia balik Johor ke atau dia duduk Johor, dia balik Sarawak sekejap and then dia balik Johor. And the whole kampung dekat Sarawak tu infected because of him or her, I don't know. So macam kesian tau, Sarawak is a kampung yang kecil. Okay, kita tak banyak bantuan dekat sana. Because of you seorang, dia sebarkan dekat the whole kampung. And of course, orang Sarawak dengan Sabah, jangan cakap government banyak bajet. No. Once infected, teruk, cabut tube. Kita dah takkan selamatkan diorang. Sebab kita pun tak banyak lah. Macam ni you nak transfer patient naik kapal terbang. Obviously you akan somehow kill the patient lah. Tak, dia melalui airdrop. Virus ni melalui airdrop. Ailio, udara, sentuhan tu, saya rasa sentuhan tu ada tapi that's why you kena SOP lah, hygiene tu semua. Air mata tu saya rasa sakit mata boleh lah kot. Yang apa orang tu kata jangan tengok mata dia nanti merah. Tu air mata lah kot. Boleh? Ingat tak hari tu kes kita 3,000 and then kita ketat, I think 5,000 masa tu. Lepas tu kita ketatkan balik SOP. So masa tu turun sampai 900 sehari. Betul-betul sebelum puasa. Lepas tu start puasa naik balik. Kalau korang ingat baru lagi benda tu. Kes ni yang baru-baru ni dia jadi banyak sebab kita tak tutup border. Apparently Malaysia dah buka border. So bila border buka, orang-orang dari luar negara yang macam India, Thailand tu masuk, that's the problem lah. Indonesia, China. Jangan cakap diorang tak buka. Diorang buka border tu, I know. Bila kita interview patient, kita tahulah dia baru masuk sedangkan masih tengah COVID. Macam tu. And then you have to understand lah. Kenapa variant baru muncul? Sebab diorang ni tak vaccinated, tak fully vaccinated like I said. Diorang akan lahirkan, diorang lah penyebab mutation baru COVID jadi. They are not vaccinated, their body ada banyak. Their body will develop a new mutation lah. Any question? Macam kelas pula, asal semua senyap. Betul, Mana ada Jazmina dan Najia? ada question dekat comment box. Oh, okay. Yes. Okay. Kalau lah ramai sangat patient mati, boleh terjadi ke? Kita akan tanam satu-satu lah. Respect to the religion. Kalau overseas mungkin diorang boleh macam tanam. COVID kita kena tanam lah. Sebab dia apa orang kata boleh berjangkit. Dia adalah penyakit berjangkit. So dia ada proper untuk tanam dia. Regarding double mask method.
No, I recommend you pakai 3 ply saja because N95 tu dia memang untuk TB. Tapi for this COVID you pakai je double mask yang macam dia recommend. Surgical mask and then 2 kain. Doktor, Ya. nak tanya, adakah kenaikan sekarang ni disebabkan oleh Selangor yang agresif lah buat saringan kepada penduduk dia menyebabkan jumlah tu bertambah, dan kes yang teruk tu sebenarnya adakah itu macam stigma aje? Tak. Okay. Tujuan negeri Selangor buat macam tu is a good thing lah. You ingat tak awal-awal hari tu kenapa US naik mencanak-canak? Sebab diorang buat saringan semua orang. Sebab kes dia naik mencanak-canak, diorang saring every each one. So lepas tu diorang akan bila kita saring you, kita tahu you positif, kita akan letak you which stage you are. Then we can decide nak letak you dekat rumah ataupun nak masukkan dekat kita punya center. That's the purpose of kenapa kita saring. Kenapa Selangor buat macam tu. It's a good thing sebenarnya. So maksudnya bila you dah tahu you positif, you duduk rumah diam. You don't have to go out. Ada orang marah, dia kata sebab tu lah nombor naik. Tapi don't you think that is a good initiative sebenarnya? Sekurang-kurangnya awak tahu status kesihatan awak, you tak boleh keluar and bagi kat orang. And then if you are positive and you are unwell, contohnya sesak nafas, sakit dada dan badan sangat lemah, you boleh call kita, call center hospital so you can get help sebelum dia jadi lagi teruk. I think it's a good thing lah. Sebab tu US awal tu naik mencanak-canak yang kita rasa macam apalah US ni. Yelah because they screen everyone. That's why dia naik banyak. Atau orang Malaysia macam marah, kenapa Selangor nak kena saring semua orang. Just to me it's a good initiative from the negeri lah. At least orang ada. Actually bagus doktor. Cumanya adakah kita ada pilihan sama ada nak pergi ke center ataupun kita quarantine di rumah? Kalau you tak ada simptom, you just bagi tahu dekat center, oh saya positif. Diorang akan call you hari-hari, okay, tanya you okay ke tidak. Kalau you tak okay, you pergi center kita. Maksudnya you dah start sesak nafas, and then especially patient yang ada asma, memang kita akan tahan masuk ward. Asma dengan COPD lah yang kita takut sangat. Untuk ambil PCM sebelum vaksin, I recommend lah. Macam you akan ambil vaksin, you akan sakit badan, demam 2 hari, ambil je buat demam setiap 6 jam. Tak ada masalah. Cuma painkiller tak boleh makan. Memang sakit badan. I cakap dengan you, sakit gila badan, rasa macam nak marah. Tapi kena tahan lah. Masa tu saya kerja lah. Tapi kalau you all, biasanya kita akan bagi MC lah 2 hari. Most of my patient, post vaccination, I bagi MC 2 hari. Pasal double mask tu, because DG pun cakap they did some research lah. Memang double mask tu efficient. So, saya tak pakai lah double mask tu sebab I pun tak keluar sangat kan. Cuma I pakai face shield lah kalau depan patient. Macam tu lah. Sebab I pun rimas kan double mask. So, I just face shield bila jumpa patient. Kalau tak pun, I tak keluar sangat lah. Doktor, Sinovac yang kata tak boleh pergi umrah tu, macam mana pendapat doktor? Sebab dia, I don't know. They have some like political issue why negara ni tak terima vaksin ni macam tu kan. So I rasa for now ambil saja apa-apa vaksin just for your protection. Later on bila border dah buka, so you, initiative sendirilah, beli je Pfizer or AstraZeneca yang diorang recognize untuk you pergi masuk negara tu. Macam itu is my personal opinion lah. Because macam my mother pun dia dapat AstraZeneca kan. Tapi kita dah fikir kalau dia rasa nak pergi negara yang AstraZeneca tu tak diiktiraf, kita bayar to get the Pfizer. Sebab this one is more to political issue lah. Macam kenapa kau tak nak declare kan? Kenapa negara ni je kau declare? Yang tu personally I rasa tu politik lah. Macam suka hati lah kan. Vaksin tu je kita mampu. Kalau you rasa, macam I cakap lah, lepas ni you nak pergi umrah, dia kata Pfizer je dia declare, you boleh beli. Tak ada masalah ambil 2-3 vaksin pun. Untuk yang immunocompromised tu, you pujuklah lagi selagi boleh. Sebab badan dia tak kuat. Dia lagi senang nak kena. Sebab saya sendiri pun kalau macam even my mother-in-law pun takut-takut nak ambil kan. So I pun macam tak adalah nak gaduh dengan mak mentua kan. Just macam cakap dengan husband tak apa kita pujuk.
Orang tua kan. Tapi you try to talk to them lah. Like macam cuba ceritakan kebaikan tu. Keburukan tu tak banyak. And not everyone. Walaupun ada my husband kawan cakap, makcik aku ambil lepas tu dia mati. Baru lagi. Tapi saya still cakap dengan husband saya, you kena tahu dia ada masalah kesihatan lain. Mungkin dia tak makan ubat. You know, like macam you tak tahu pun comorbid patient tu. At this time yang sangat orang kata genting, kalau dah kena, dah ambil pun and mati, I have to say like redha je. Bukanlah saya kata tak kena dekat saya. It's just macam daripada you mati disebabkan complication of COVID, saya lagi sedih lah. Macam at least you do something lah. You get the vaccine and okay. Doktor. Is it possible untuk Malaysia ni kan, yang banyak sangat kes ni kan, nak turun sampai kosong balik macam dulu kita pernah sampai kosong, 0 cases tu. Dengan Kenapa? virus baru Possible je. Actually it's possible. Graf tu akan turun. Slowly dia akan turun. Kalau tak macam mana lah dulu yang yang masa spin flu I think. Kan boleh kosong tu kan. Dia boleh turun. Tapi semua orang kena ada kesedaran yang pertama. Kesedaran. You nak ambil vaksin. Kena jaga all the SOP macam tu. Boleh turun. Hari tu kita berjaya turun. Daripada 3,000 turun 900. I macam amazed gila masa tu. Yes. Sebab my friend pun dah start pergi cuti sekejap. Rehat lah je hari-hari pakai PPE. Tapi lepas tu kita leka. That's why kes naik balik. Boleh. I confident boleh. Masa tu tak ada vaksin lagi tau. Turun 900. So you imagine dah ada vaksin. Lepas tu kita pun betul-betul jaga mula-mula ni. InsyaAllah boleh turun lah. Tapi lambat atau cepat tu je lah isu kita sekarang. Kalau dia pernah ambil ubat and dia sesak nafas. Dia kena, yang tu kita takut lah. Bukan vaksin tu yang bahaya. Macam saya cakap, bila kita nak buat ubat, kita ada campur-campur dengan few chemical. Takut dia allergic dekat chemical yang kita campur tu. Macam ubat kan. Ada ubat dalam kapsul. Ada ubat dalam bentuk biji. So kapsul tu dibuat dari apa? Takut konten untuk buat kapsul tu yang dia allergic. So, allergic dia sesak nafas. Sesak nafas lah paling kita takut. Dengan mata bengkak. Kalau setakat gatal-gatal sikit-sikit tak apa. Tapi kalau sesak nafas kita memang takut lah because his airway, situ je oksigen nak masuk. So kita yang tak ada masalah ni, kita kena ambil lah untuk selamatkan orang-orang yang memang tak boleh ambil ni. Sebab dia allergic. So we don't want this group of people got infected. So dia tak boleh ambil vaksin. So kita ambil vaksin supaya kita selamatkan diri kita dan juga dia. That's the purpose of vaccine. We want to putuskan rantaian. Yes. Kita nak putuskan rantaian tu sekarang. Doktor, kalau macam kan sekarang kan bila kita positif tu pun bila kita, sebab kita positif pun kadang-kadang tak ada simptom kan. Lepas tu macam mana kita nak make sure yang kita ni memang negatif, macam memang kena buat swab test ke macam mana? Macam kalau last week I call KK, dia kata walaupun you kontak rapat tapi you tak ada simptom, kita tak recommend you buat swab test lah. Yang tu I rasa maybe dia nak jimat bajet lah. Tapi kalau you tak ada simptom and you pun tak ada kontak, tak payah buat swab tu. Just you make sure you tak jumpa orang supaya you not getting infected. Ataupun kalau you asymptomatic, so you tak infect bagi orang lain yang kena. Jangkitan tu. Macam tu.
It's not necessary lah untuk you buat swab kalau you tak ada simptom. Unless kalau you ada simptom, yes, you have to do the swab. Because lepas tu kita akan start classify you which group, and then you will get admitted to the hospital lah if indicated. Semua orang macam serius. Okey lah, tak adalah. Macam vaksin ni tak adalah macam. I rasa benda tu pendapat masing-masing. You nak ambil ke, you tak nak ambil ke, itu terpulang pada you. I do respect people. Macam whether your own opinion lah. Tapi kalau you masih macam sure tak sure, you can just ask people, kenapa saya perlu ambil vaksin? So saya rasa kebaikan tu lebih banyak. Okay. Saya kena pro-vaksin sebab I've seen many cases yang mana pesakit tu akan datang dengan sangat teruk sebabkan benda-benda macam ni. And saya adalah orang yang baca buku. Maksudnya saya ikut buku satu-satu. So when buku kata macam ni, saya akan percaya benda tu. Because I dah tengok sendiri depan mata bila orang tak ambil vaksin macam mana, orang tak makan ubat macam mana. Cuma cara nak approach tu different approach lah. Maksudnya kena respect lah. Cuma untuk korang yang masih I recommend you all ambil. Kalau parents tu tak nak, macam try je pujuk. Mak saya pun dia tak nak. Tapi saya macam buat kering hati, registerkan juga. Lala dia pun macam boleh lah. You know like macam sometimes you kena psycho sikit lah macam tu. Macam korang yang muda-muda ni kalau ada anti-vax datang kata macam ni please tak payah macam tu lah. Dah ambil vaksin jaminan. Tak. Boleh kena. Dia kan dah cakap protected tu 95%. Efficiency untuk tak kena tu maksudnya 5% masih ada. Tapi tujuan dia bila you dah kena, complication tu you tak kena. Complication COVID teruk. Especially okay. Complication COVID, I cakap dengan you, my friend, doktor lah, husband and wife doctor. So dia punya mother-in-law get infected COVID and then dah 4 minggu intubated dekat hospital. So bila you lama intubated dekat hospital, one of the complication you akan dapat banyak sangat-sangat secondary infection. Setakat pneumonia tu tak ada apa. Dia dah dapat yang multi-resistant antibiotic. Bayang antibiotik pun tak boleh tolong dia, intubated, sekarang ni hari-hari cuci buah pinggang. So patient macam ni kita akan cabutlah mesin. Itu adalah komplikasi di mana bila you kena COVID. Sebab dia ada banyak masalah kesihatan lain. Dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis, dia ada masalah lain. Buah pinggang tu lah masalah. Blood donation boleh, tak ada masalah. Benda tu immune system kan. Since now kan ada yang kurang simptom. So how to know when kita nak buat swab? Kalau you ada simptom, you pergi. Kalau tak ada simptom dan tak ada kontak, tak perlu pergi. Tak perlu pun buat swab tu. Doktor. Ada apa-apa efek ke kalau kita kan positif COVID tapi kita tak tahu sebab sekarang ni tak ada simptom and tak ada apa and then tiba tahu ada positifnya tapi tiba positif. And then kita ambil vaksin. So macam ada efek apa kat situ? Tak ada masalah. Saya tak ada simptom. Tapi complication prevention lah, maksudnya prevent untuk dari ada komplikasi. Awak kena ingat kenapa saya suruh ambil vaksin, saya tak nak awak ada komplikasi. Bila once ada complication, kita akan cabut mesin. Memang awak nampak macam ya Allah rootnya, but we have no option. Awak bayangkan hari tu accident yang LRT tu kita nak guna banyak mesin-mesin bantuan pernafasan. COVID lagi, macam kesian lah sebenarnya. Kalau you are one of them, macam honestly COVID patient dengan patient accident, kita akan samakan patient accident dulu.
Kalau patient yang banyak sangat health issue, elok pilih orang lain untuk hidup. That one kita akan decide, kita akan intubate patient untuk satu masa jangka masa, and then we will see how the progress lah. Maksudnya kita nampak tak prognosis dia a good prognosis or bad prognosis. Maksudnya dari hari ke hari blood dia macam mana, fungsi organ dia macam mana. Kalau especially kidney lah, is a worsening, kita akan cabut mesin tu. Kalau dia good prognosis kan, macam hari ni intubate, esok upgrade face mask, esok cabut, itu kita selamatkan lah. It's a good prognosis, maksudnya semakin bagus. Kalau first dose, lepas tu yang itu I tak pasti. Yang itu you kena check balik dengan jawatan kuasa dia orang. Sebab yang itu setakat ni tak pernah ada. But supposedly tak ada masalah. Boleh je ambil second dose tu sebab after 2 weeks, dose tu akan jadi, COVID tu akan jadi negatif dalam badan you. Dulu, siapa kena COVID, lepas 6 bulan baru boleh ambil vaksin. Tapi sekarang semua orang dah boleh ambil walaupun you dah kena COVID. So I think tak ada isu lah yang tu. Doktor. Kenapa government kan dia tak prioritikan orang yang warded sekarang ni untuk ambil vaksin. Lepas tapi dia macam utamakan orang yang belum ambil vaksin lagi. Orang yang tak kena COVID lagi untuk ambil vaksin. Like I said lah, macam kalau saya, kan korang ni tak kena lagi, baik saya bagi dulu. Dekat orang yang dah kena ni, kita treat dia, kita selamatkan keadaan dia sekarang. Nanti dia dah okay dari COVID, baru kita bagi dia vaksin. We don't set that, you dah COVID, kita tak bagi, kita bagi. Tapi kita settlekan dulu isu dia yang lain tu dulu. Maksudnya, badan ni tengah berperang dengan COVID tu, dengan bawah pinggang, semua benda lah tengah tak betul. Saya nak bagi vaksin lagi, macam takut badan you macam kena adapt dengan banyak benda. So kita kena slowly, one by one. Kita settlekan you punya masalah yang ni dulu, baru kita bagi vaksin tu. And then dalam masa yang sama, kita pun tak boleh lah nak membazir. Kita selamatkan orang yang belum kena lagi. Macam tu. Okay. Ada apa-apa lagi soalan before kita nak tutup sesi Q&A? Sebelum ambil vaksin, just be honest with them lah. Kalau you ada masalah kesihatan apa-apa, you ada history allergic ke, just honest with them lah. Okay, so diorang boleh observe you lama sikit. Because I don't say that benda ni takkan ada side effect. Semua benda ada side effect. Okay, so kalau tak ada soalan, kita apa tu, ahli panel boleh bagi nasihat for the last one for us untuk pasal vaksin and COVID ni. Okay, maybe we can start with Doktor. Korang duduklah rumah and then ambil lah vaksin. That's my best word lah. And then kalau dah kena COVID, don't panic. Selagi tak ada simptom, duduk je rumah. Quarantine yourself. Because I met many people, dah kena je dia punya like macam, doktor, don't panic. Nanti kena heart attack pula. So relax, it's a virus infection. You just have to treat symptomatically. Melainkan you ada masalah seperti sesak nafas, badan letih sangat, baru pergi hospital. Okay? Tak ada apa-apa pun. It's a virus. We just have to putuskan dia punya rantaian. Okay?
Bagi saya, jangan cepat percaya dengan viral-viral dekat WhatsApp atau apa-apa social media. Kalau boleh percaya apa yang doktor dan KKM yang dah bagi tahu. Jaga SOP, always hand sanitize. Jaga diri dengan family. Betul, macam kalau macam negara Malaysia sekarang ni ada kerajaan dah bagi peluang nak bagi vaksin tu free. So better kita ambil peluang tu untuk ambil vaksin tu. Dia macam dah ada peluang depan mata. Macam setengah orang susah sikit nak dapat peluang. Macam kita orang susah sikit nak sangat ambil vaksin tu tapi tak ada peluang langsung nak ambil vaksin tu. Kalau boleh kita orang nak vaksin tu. And sentiasa jaga SOP. Sebab kita orang tak dapat vaksin, kita orang hanya boleh jaga SOP saja. Even though kita orang nampak je ada orang kat sini, sebenarnya ada je 2-3 orang tapi mostly tak pakai mask. So sebab maybe diorang dah ambil vaksin, maybe, atau maybe not. So kita orang sebagai langkah berjaga-jaga, kita orang better korang semua jaga SOP. Itu je yang paling penting. Okay, thank you kepada ahli panel. Okay, so that all time we have today, I hope this forum will encourage people around the world to take vaccines together, so we can fight COVID-19 together. Okay, thank you so much for the viewer and the panelists for joining us in this forum. So you can leave now if you want to. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih untuk info. Thank you.